Dibuat jubun Syam ataupun keju tadi daripada orang tu ambil ibu anak babi. Ambil susu lah. Okay, susu. Begitulah masyhur pada segala manusia. Macam itulah semua orang tahu. Tiba-tiba Nabi makan. Sebab apa? Sebab keju tadi, makanan yang berasaskan keju tadi masyhur dibuat daripada susu babi. Tapi dia boleh juga buat daripada lembu, susu lembu. Dan negara tu memang biasa buat pakai babi. Tapi ada juga, tapi tak ramai lah. Tiba-tiba sampai kat Nabi makanan, Nabi makan. Sebab apa? Yakin tak babi? Tak yakin, Nabi makan. Kat situ. Jadi dalam masalah makan ni, kita ni kan, dalam masalah makan memang kita duduk bantai aja makan lah. Kan? Jadi sebenarnya tak ada masalah lah. Tak ada masalah kita makan. Kadang-kadang kita makan makanan yang tepi jalan, orang tu buat, kita percaya je kat dia. Percaya je lah. Makan. Boleh jadi ada letak benda haram, boleh. Tambah-tambah orang Thailand ada yang Islam, ada yang tak Islam. Bahan-bahan yang dipakai buat tom yum tu, alalah. Sebenarnya kita maksudnya nak kira kemungkinan tak. Sebab kalau pergi dia naik atas lagi, apa nama atas lagi? Atas lagi, bukan yang Patani Antara Tewak ni, atas lagi, Bangkok lagi. Atas tu, kalau tengok dia punya tom yum dia buat daripada minyak babi. Dia ada rebus. Adalah orang Thailand sini beritahu. Jadi dia ada brand-brand. Jadi kita makan, daripada ni Thailand. Tapi ada Thailand, produk dia ada, dia jual je produk tu. Ada yang disahkan oleh ulama, Majlis Ulama Thailand yang tu kan, disahkan. Ada yang tak disahkan. Dan negara dia orang campur gitu, sama je. Campur je produk-produk tadi. Kemudian kita makan daripada orang sana. Dia pakai paste je, dia pakai dah siap dah, bukan dia masak. Tahu yang betul, dia memang siap dah masuk. Tu yang dia beli dalam tin tu. Ada gambar perempuan, ada tu lah, dia nak suruh warna oren tu. Entah jenis yang bukan yang halal ke? Makan aja. Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh dengan maksud halal. Walaupun masyhur tempat tu buat dengan cara haram. Dan juga meminum ia Nabi daripada air daripada di dalam bejana kafir. Adalah satu peristiwa yang berlaku. Orang kafir minum air dalam bejana macam teko ke, dalam jak ke, macam tu lah. Tapi air tu bukan haram lah. Nabi minum aja pada orang kafir. Dan berwuduk ia daripadanya. Ada bekas orang kafir, Nabi ambil berwuduk aja. Dalam masalah ni sangat ringan sebenarnya. Bukan kita nak menidakkan, aku tak mau makan lah. Kalau kita nak menidakkan, malah kalau kita nak tengok dari segi berjaga-jaga tadi, ada orang apabila dia nak beli dekat kedai yang penjualnya tak tutup aurat pun dia tak nak dah. Itu bukan cerita halal haram, itu cerita dia nak tak nak, tu dia punya masalah. Okey, itu bab lain. Dia tengok, Allah, ini jual karipap ni, jual sata ke, jual sate ke, duk kipas tak tutup aurat. Yang ni tutup aurat, tak mahu makan itu. Nak makan yang ni, beli yang ini. Itu tak ada masalah. Itu dia pilihan dia. Itu dia bukan kata itu haram, ni halal. Tak. Itu pilihan dia. Nak yang terbaik. Dia nak biar air tangan tukang masak yang takut pada Allah. Jadi itu dia pilihan dia. Tapi tidak meletakkan halal haram. Tetap juga dua-dua halal. Itu bab lain. Kita cerita bab halal haram. Cerita bab halal haram. Dari segi halal.
Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sembahyang ia pada kain yang diberi orang akan dia daripada negeri Yaman. Sayyidina Umar sembahyang yang mana kain tu daripada Yaman, dan dikata orang baginya pada kain itu dicelup akan dia dengan air kencing. Dulu punya style dulu punya apa, tak tahulah, ada kat dalam air kencing tu ada apa, adalah yang mana kalau lepas dia buat kain tu, dia colorkan, warnakan, dia celup air kencing, dia lebih tahan apa, amonia saya nak sebut tu. Mungkin ada amonia orang dulu macam tu lah. Sekarang dia dah ada alat-alat dia lah, cuma dia cuba try celup dengan air kencing, dia jadi tahan lama. Color warna tu tahan lama, mungkin jadi lembut ke sebagainya, apa-apalah. Okey, dan dia kata di negeri Yaman, mungkin di negeri Yaman pada waktu tu, buat cara macam tu. Cuma dan kain tu dibuat di negeri itu, dan cara kebiasaannya dibuat celup dengan air kencing. Cuma adakah kain itu dicelup air kencing? Tak tahu, mungkin celup, mungkin tak celup. Biasanya celup lah air kencing. Sayyidina Umar, kemudian saya dapat, ini biasa kita ni, dapat kat dia, dan dia nak pakai terus tanpa basuh untuk bawa semayang dan sebagainya lah. Telah ditegah orang akan kita daripada kemudian masa dia nak pakai tu, Sayyidina Umar nak pakai, ada orang tegah, orang kata, jangan pakai air kecing je. Itu lah, najis main pakai gitu, basuhlah dulu. Biasa dengar, baru beli ni, basuhlah dulu. Tengok alasan. Kalau alasan tu kena, okey, kenapa basuh? Orang duk pegang, nanti pakai naik kurap juga, okey, on, basuh, tak ada masalah. Kenapa basuh? Tantah ada najis dia, orang kafir buat ni, Levi's made in UK. Orang kafir mana tahu, entah dia ada makan babi ke apa ke, najis ke, lepas tu basuh, kita nak bawa semayang kan, bid'ah yang tercela. Kalau dengan alasan itu, alasan kan dia pakai color, warna dia kalau kena kulit dia gatal, nanti gatal, naik panau, naik kurap, okey. Dia alasan tu, alasan yang penting. Sayyidina Umar pun nak pakai, bila nak pakai dia telah ditegah. Bila tegah orang, lepas tu bila tegah, Sayyidina Umar kata, telah ditegah orang akan kita daripada mendalamkan dengan periksa, dan sungguhnya ada orang tegah aku, jangan pakai, basuh dulu. Sebab di tempat kain tu dibuat, biasanya lepas dia siap semua dicelup air kencing. Kemudian kata Sayyidina Umar, dan sungguhnya telah dipakai akan dia oleh orang yang terlebih baik ia daripada aku, iaitu siapa? Nabi lah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pakai apabila orang adalah waktu bila-bila lah, Sayyidina Umar cerita lah peristiwa dahulu, pun pakai bila dapat daripada tempat yang macam tadi lah, yang biasanya tempat yang biasanya buat celup dengan air kencing. Tapi Nabi pakai juga sebab tak yakin, kalau dia kata ni baru lepas celup air kencing ni, dah kering kan lah, boleh pakai. Kalau kata macam tu, wajib basuh. Nabi pun pakai, dia kata takkan aku tak pakai, kata Sayyidina Umar. Dan wuduk ia daripada air kafir Nasrani. Nabi pernah berwuduk daripada bekas daripada orang kafir. Biasa jadi apa? Dekat kedai makan, orang cakap, kita pergi makan kedai makan, pergi ke kedai makan yang mana makanan pinggan tu, sudu tu agak-agak pernah masuk tak mulut orang kafir yang makan babi. Kita kalau kita ambil kat area sini mungkin tak kot, ni tepi-tepi jalan tu, jalan besar tu, jalan tu lah, jalan yang memanglah orang cuti semua kat situ. Kita pergi mana-mana pun bercuti, tambah pergi tempat-tempat yang memang orang Cina ramai, Kamera Highland orang Cina, pergi ada sudu kan, kita nak makan mi ni, marah, mana sudu, bagi mi saja, sudu tak bagi. Marahnya kita ambil sudu. Agak-agak ada tak orang Cina, memang ramai orang Cina situ, pernah masuk mulut dia, pernah, dan mulut dia
pernah tak makan babi? Orang kafir dia main makan je apa pun. Maka kalau begitu keadaannya, walaupun mulut dia tu dia koma, tapi tak pernah koma dengan air tanah 7 kali sebagainya, maka sudu tadi menyebabkan mughalazah, tak najis. Kena pula pinggan tak najis. Kena pula tangan, kena itu, kena ini, kena itu, maka kita makan. Allah. Boleh tak? Yakin tak? Tak yakin. Boleh. Boleh. Mujur tak? Okay. Samalah juga, kita bukan nak menidakkan mereka yang menjaga sungguh-sungguh. Macam setengah-setengah tok guru, dia tak makan kat kedai, dia jaga. So kita tak menidakkan itu. Kita bukan menidakkan itu. Dia tak makan sebab pilihan dia. Dia tak nak mulut yang tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah, kena kat sudu tu. Mulut yang tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah, kena sudu tu, tiba-tiba sudu yang sama masuk mulut dia yang mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tak nak gitu, maka dia memilih untuk tak makan. Okey. Tapi bukan menandakan ianya najis. Tidak. Okey. Dan kata Imam Ghazali di dalam Ihya, dan adalah segala sahabat, Ihya Ulumuddin, dan adalah segala sahabat dan segala ulama yang dahulu memikir oleh mereka itu pada menyucikan hati daripada najis batin dan memudah mereka itu pada perkara yang zahir. Kena atas kepala sekali, kena atas kepala tu, kena garis tu, kena buat bulat besar-besar kena buat bulat besar-besar tu, kena dah. Imam Ghazali bak tasawuf kena lalu atas kepala, naik sebiji atas kepala. Imam Ghazali kata sahabat dulu dia lebih sibuk tentang najis batin. Najis zahir ni selagi tak yakin, dia jalan aja. Dia tak usul sampai detail, tak usul pun. Janji depan mata, nahnu nahkumu bizawahir. Aku berhukum benda yang zahir. Zahir tu okey. Walaupun ada kemungkinan tak okey, tapi kami, iaitu para sahabat, sangat menjaga najis batin. 2 najis batin. Pertama, najis akidah, bab tauhid, tentang ketuhanan, sangat jaga. Apa-apa yang mensyirikkan Allah, tolak terus. Yang kedua, najis batin, riak, takabbur, sum'ah. Tu penuh dalam hati, tak jaga pula najis batin. Najis zahir bukan main. Tak boleh tu. Sedangkan tak yakin lagi. Tak mau aku makan, tak ada halal. Cara dia tu macam Allah jaga sungguh. Tak ada halal, bukan tak halal, lain. Tak ada, tak mau aku, jaga sungguh lah. Tapi ikhlas dalam hati ada. Sum'ah, bersarang, riak, takabur, cakap besar, apa semua ada kat dia. Cukup lengkap sifat mazmumah. Tapi yang najis ni jaga bukan main. Bukan dia kata najis zahir tak payah jaga. Bukan. Najis zahir ni tak nampak, tak yakin, jalan. Macam tu je. Senang aja. Kena Imam Ghazali memang kena terduduk Kata Imam Ghazali, dan adalah segala sahabat dan segala ulama dulu memikir oleh mereka itu pada menyucikan hati daripada najis batin. Dia sangat bimbang tentang najis batin dan memudah mereka itu pada perkara zahir. Najis zahir tu lebih kurang malah kan kita tahu kan, Sayyidina Umar kan, lepas dia ambil uduk, dia buang air, lepas tu baru basuh, dia ambil uduk, lepas tu dia genjih kan, air tu dekat seluar dia genjih, supaya nanti kalau terfikir ada air dekat seluar, contoh air kencing tadi kot, tak tahu dah ada dah, yang aku genjih tadi, dia genjih siap-siap. Memudahkan lah tu, dia mudah-mudahkan, bukan payah-payahkan, sehingga datang yakin. Telur, kita dah bincang dalam bab ni dulu, telur sebiji, tengok ada najis tak ada, hantar makan, tak payah basuh, tak perlu basuh. Bukan kata jangan basuh, tak basuh pun tak apa, sebab ada najis tak ada. Lepas tu kita fikir, dia keluar kot lubang najis dekat beban dia tu, lepas tu mestilah kena najis. Mestilah tu ada tak najis kat situ? Tak ada. Dia fikir
tempat keluar telur tu dia fikir, betul jatuh ayam ni dia bukan begok setempat dia begok merata, mestilah lagi tengok nampaknya tidak jatuh atas najis. Lepas tu pula dia bergolek sampai masuk longkang dia tu. Lepas tu bergolek. Takkan dekat longkang dia tu, istilah kita panggil longkang, jalan dia tu, takkan tak ada najis. Memang ada najis pun dalam tu. Takkan tak kena kot. Sampai di bawah ni orang pekerja ni ambil. Yang dia ambil ni, takkan dia ambil dia basuh, dia ambil mungkin tangan dia kena najis. Dia punya fikir sampai ke situ. Sedangkan umat terdahulu, ulama terdahulu, bab najis tadi tak yakin, tak nampak, dia tak fikir. Tapi najis batin fikir sesuatu. Hari ni aku berlagak berapa kali sebelum tidur, benong sum'ah, aku cakap ni kenapa aku cakap tadi, nak bagi orang dengar kot, riak ke aku, fikir berjam-jam. Kita fikir berjam-jam, boleh makan ke tak boleh makan, maka tak search internet. Ada tak orang komplain, bersungguhlah cari bab tu. Sedangkan najis batin tu lebih besar. Pertama najis akidah lebih besar, yang kedua najis mazmumah, sifat-sifat tercela, 10 sifat tercela. Itu yang lebih, najis batin yang lebih hendak dijaga daripada najis zahir. Najis zahir itu yang perlu diusul sedalam-dalamnya. Usul, aku ni takabur tak? Macam tak takabur dah, lillahi ta'ala. Usul lagi, korek hati kita, korek sampai rupa-rupanya ada sudut hati kecil, ada takabur lah. Asyik kali jumpa, sebab kita usul. Kalau kita tengok luar, macam dah lillahi ta'ala lah, tengok luaran. Tapi bila usul, itu yang kena usul. Tapi kalau bab najis luaran ni, najis zahir, tak payah usul. Tak ada makan. Macam tu. Sehingga Sayyidina Umar yang besar, lagi tinggi martabatnya pada Allah Ta'ala. Sayyidina Umar kan tinggi martabat, ahli syurga, Nabi janji syurga. Maka wuduk ia daripada air Nasrani, air orang Kristian. Dia minta lah kot, dalam baldi ke, itulah simpanan air Nasrani. Dan berjalan mereka itu pada jalan raya dengan tiada berkasut. Dia tak pakai kasut pun. Lepas tu semayang, tak basuh kaki pun, semayang aja. Usul ke? Entah masa berjalan tadi biasanya ada najis, tak ada, tak fikir pun. Ada tak masa nak semayang? Tak ada. Semayang. Dan duduk mereka itu di atasnya, duduk atas tanah. Duduk mereka itu atasnya, atas maksudnya atas tanah. Duduk je atas tanah. Dan sembahyang di dalam masjid atas bumi yang tiada hampar akan sejadah. Tak ada pun sejadah-sejadah, mayang je gitu. Sebab apa? Ada najis? Tak ada najis, tak nampak, tak ada. Dan makan mereka itu daripada tepung gandum. Mereka makan tepung gandum. Okey. Maksud tepung gandum tu gandum, masa pembuatan gandum tu. Tepung gandum dan syair, bali syair yang dipijak akan dia oleh binatang. Masa nak angkat tepung gandum tu, bukan tepung gandum tu, masa nak angkat gandum, bali, kita kiaskanlah padi, masa nak tu guna binatang dululah, guna binatang. Jadi binatang tu akan pijak dan kencing atasnya. Binatang di mana kata kena kencing, dia kencing gitu aja. Dia kencing, lepas tu ekor dia lah dia kencing, habis air kencing tadi pergi kat mana? Pergi kat sini. Okey. Dan tiada memelihara mereka itu daripada peluh unta. Tak ada pun kalau unta tu berpeluh ke, kalau kita lembu lah, kerbau berpeluh ke, kita basuh peluh tu ke apa, tak ada pun. Kadang-kadang dengan berpeluh-peluh lembu ke unta tadi, dia duduk atas bijian bijirin tadi, tak jaga pun. Dan kuda serta banyak berlumur dengan najis. Bila badan dia tu basah dengan peluh, kemudian katalah dia kencing, lepas tu dia duduk atas kencing dia, kena peluh tadi, bercampur-campur habis. Dah belah tu tak basuh-basuh pun bulu tu. Dan tiada sekali-sekali soal oleh seorang daripada mereka itu daripada najis yang halus-halus.
Para sahabat, para ulama dulu tak ada pun sibuk-sibuk duduk tanya, ni lembu yang kat mana? Lembu ni ada main haji ke tidak? Tak ada pun. Maka begitulah memudah mereka itu padanya. Mudahnya mereka itu, sahabat dulu, para ulama dulu, tentang najis zahir. Selagi tak yakin, selagi itu boleh makan. Dan tersebut dalam iqna', kita iqna', dan harus memakai segala bejana kafir kitabi. Pakai bejana tu bekas lah, bekas kafir kitabi, kafir yang ada kitab, Yahudi Nasrani lah. Maka bahawasanya bejana itu seperti orang Islam, sama je macam orang Islam pakai yang bejana-bejana, kita kata pinggan mangkuk lah kat kedai tu, harus, boleh. Kerana Nabi SAW wuduk ia daripada air orang kafir Muzadah, nama orang kafir itu. Nabi pernah wuduk daripada air orang kafir Muzadah, nama orang kafir tu. Orang kafir tu ada air, Nabi nak wuduk, Nabi minta, dia bagi, elok-elok je wuduk. Dan harus pula, maknanya dalam bejana, dalam bekas tadi, mesti orang kafir tu pakai, mesti orang kafir tu minum ke. Dan bila orang kafir tu minum, tak kena kat mulut dia air tu. Kalau kena kat mulut dia ada makan babi ke tak? Kan jauh bincang. Tak ada. Boleh je, Nabi guna je. Dan harus pula memakai segala bejana kafir Majusi. Tadi yang ada kitab, Yahudi Nasrani. Ini Majusi. Majusi ni yang tak ada kitab lah. Kalau kita bahasa sekarang, Buddha, Hindu, yang tu lah, jenis tu. Harus boleh juga pakai segala bejana, bahasa sekarang pinggan mangkuk. Kafir Majusi yang mandi mereka itu dengan air kencing lembu, kerana mendamping akan diri mereka itu kepada Allah Ta'ala. Kan dia ada minum, dia apa? Dia mandi air kencing tu lah, Tuhan dia tu. Dan bekas-bekas dia tu, dia buat air kencing. Kemudian kita nak pakai bekas tu. Bila kita nak pakai bekas tu, bukan kita, siapa ni? Nabi nak pakai bekas tu. Nabi pakai je bekas tu dengan syarat tak ada bau air kencing, tak ada warna, tak ada rasa, tak ada air kencing, pakai. Walaupun bekas tu kita tahu orang kafir ni ada mandi dengan air kencing lembu. Tujuan dia nak mendekatkan diri dekat Tuhan dia lah. Maka boleh pakai ke bekas dia tu, boleh pakai dengan syarat tak ada tu je lah. Kalau ada air kencing tu, tak boleh pakai lah. Bau hancing tak boleh pakai lah. Okay. Atas qaul yang mutamad boleh pakai. Jadi atas qaul yang mutamad boleh pakai. Tetapi makruh memakai bejana mereka itu seperti segala pakaian mereka itu. Tetapi walaupun harus, tapi ada hukum makruh. Ada hukum makruh. Sama ada pakaian dia ataupun pinggan mangkuk dia. Jadi yang dekat kedai tu, mana yang makruh? Yang makruh, kedai orang kafir makan semua. Kedai orang kafir, dan orang kafir yang hanya datang ke kedai itu, ataupun rumah orang kafir, pinggan mangkuk tu hanya orang kafir je pakai. Kemudian kita nak pakai pinggan mangkuk dia, itu makruh. Tapi kalau di kedai, orang tak kafir pun guna, orang Islam pun guna, orang kafir pun guna pinggan mangkuk kat kedai, kemudian kita nak guna, itu tak makruh. Nampak beza tu? Itu ada beza tu? Ya. Kalau tidak, boleh kita bagi satu hukum lah, memakan di kedai makruh. Boleh ada satu hukum tak? Sebab setiap kedai mesti orang kafir masuk. Seperti segala pakaian mereka itu, pakaian, bandel, geng bandel, geng bandel, pakaian orang kafir, yang kafir lah, dia pakai, hanya orang kafir je pakai. Kemudian kita pakai pakaian tu tanpa basuh, hukumnya makruh. Tapi kalau pakaian tu mungkin orang kafir, mungkin orang Islam pakai, tak tahu, kemudian kita pakai tanpa basuh, itu harus. Tapi kalau pakai orang kafir, kita basuh dulu baru pakai, itu settle lah masalah. Harus lah.
Dan harus pula memakai akan segala bejana orang yang beristimal, istimal tu gunalah. Dan harus pula memakai akan segala bejana orang yang istimal, orang yang guna ia dengan arak, kerana tiada yakin akan najisnya. Orang tu jenis minum arak. Jadi kita pun minum arak, dia minum arak dalam cawan ni. Kita pun nak pakai bekas dia. Pinjam bekas, pakai. Tak ada bawa arak, tak ada arak. Ukurnya makruh. Tapi kalau bekas ni orang Islam pun pakai, orang kafir pun pakai, macam kat kedai kita pakai, itu harus. Itu harus. Okay? Tetapi makruh kerana sekalian mereka itu tiada memelihara daripada segala najis. Jika cawan tadi, bekas tadi, hanya orang kafir je pakai, kemudian kita nak pakai, harus, tapi ukurnya makruh. Sebab orang kafir je pakai, mereka bukan jaga sangat pun, tak pelihara, tapi tetap juga ada najis tak ada, maka harus tapi makruh. Tapi kalau bekas tu orang kafir pun pakai, orang Islam pun pakai, kita pakai, kita tak tahu siapa yang pakai sebenarnya bekas tu, maka hukumnya harus, tak ada makruh. Masa kat kedai tu harus lah. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, adalah Nabi SAW duduk wuduk ia daripada air muzadah dan air orang kafir tadi, dan memakan ia daripada makanan mereka itu. Nabi makan aja, orang kafir bagi. Dan dihampar oleh mereka itu akan makanan yang dimasak oleh mereka itu bagi Nabi SAW, maka makan ia daripadanya. Nabi makan je kalau orang kafir bagi, selagi tak terzahir ianya najis. Dari segi sudut kehalalan, dari segi sudut kita sendiri nak menolak, tak nak makan sebagainya, tak ada masalah. Itu kita yang letakkan tu, tak ada masalah. Yakni adalah Nabi SAW menunjuk ia dan menyatakan bagi umatnya. Kenapa Nabi buat gitu? Kejap, kita cerita tadi yang Nabi buat, bukan Nabi lepas buat tiap-tiap bulan, bukan. Sekali dua je. Yang kata Nabi pakai bekas orang Nasrani tadi tu, sekali dua je. Yang kata Nabi makan bila orang kafir bagi tu, yang tak ada tanda najis, sekali dua je. Jangan kita boleh kita makan. Nabi buat sekali dua je, nak bagi tahu halal, itu saja. Dan menyatakan bagi umatnya, tujuan Nabi buat sebab nak bagi tahu umatnya atas harus dan suci makanan mereka itu yang tiada yakin akan najisnya. Diorang masak boleh makan, diorang masak muruku boleh makan tak? Tanya di Bali dia bagi muruku, sebenarnya saya sendiri tak makan. Ada orang bagi dulu, itu masalah kita. Tapi kita boleh kata haram sebab muruku buah apa? Ada tak benda-benda haram? Maksudnya bahan-bahan mana ada? Makanlah. Itu ada orang bagi, lama dah lah saya tak makan. Saya tak makan, tu bab lain tapi tak boleh kata najis lah. Yang kuih India yang buat apa benda kuih tu, yang bulat-bulat tu, buat apa? Wadi sedap tu. Dia pun buat boleh makan, kena kata boleh, kecuali kita minyak babi, bahan, kecuali dah tahu, dia bagi tahu ataupun kita tahu, maka tak boleh makan, haram. Tapi kalau tak tahu boleh, boleh. Tapi itu pun saya tak makan juga. Saya cakap aja ni hukum dia bab lain. Bab hukum kita kena terangkan, kita tak boleh kata jangan makan, tak boleh. Hukum kita tak nak buat, tu masalah kita. Itu masalah kita. Dan tiada menyuruh ia, Nabi tak suruh dengan mendalam akan hukum syarak. Hukum syarak ni selidik sampai ke dapur, tak suruh pun, hingga takut daripada menyentuh akan segala yang diwahamkan najisnya, sehingga takut tentang tak sembelih, duk main entah aja. Macam saya cerita gitu lah, kita pergi kedai restoran, kita tanya tak, nak sup ayam tu sembelih tak? Ada tanya? Mana ada tanya? Makan aja. Nak sup daging yang daging lembu yang sembelih lah. Tak pernah tanya pun. Kenapa kita tak pernah tanya? Sebab tidak terzahir kenajisan. Kalau terzahir, barulah kita
Tanya. Sekarang tak ada zahir, jadi kita makan. Selama kita ada nak masuk, kan kita nak makan. Yang mungkin kalau ada tanda halal besar, mungkin kita kata ada tanda halal. Jadi tak payah fikirlah. Ni kedai-kedai makan kat tu berlambak, mana ada tanda halal, mana ada cok halal. Mahal tu nak dapat jakim, cok jakim, halal jakim. Yang kita nak makan tu, mana ada roti canai tu ada. Dia punya margarin, bukan butter tu, margarin ke apa ke, ada kita tanya. Nak yang halal aja, ada tak ada, kita makan je. Siap suruh letak 2 biji telur lagi. 2 biji telur jantan. Lepas tu pula ada kita tanya dia, telur tu ada najis kat dekat telur tu. Masa dia kita buat, ni dah siap dah, telur 2 biji, telur 2 biji. Okey, telur tadi tu dekat kulit dia ada najis tak? Ada tak kita tanya? Tak ada. Kita ambil pusing puak. Sebab apa? Tak terzahir najis je, sibuk buat apa? Memang kita duk buat pun, jadi tak ada masalah. Hingga takut daripada menyentuh akan segala yang diwaham najis, sampai kan jadi pelik, takut ni, takut tak boleh makan. Dan daripada najis pada jalan raya, umpamanya seperti setengah daripada orang yang sufi. Ya Allah, dia bantai balik. Kita ni memang dia bantai. Dia belasah lebay. Dia sebut ni sufi pula, dia marah orang sufi pula ni. Ni garang sikit pengarang kitab kita ni. Dia kata seperti setengah daripada orang yang sufi pada zaman kita sekarang ini. Zaman kita 100 tahun lepas. Zaman kita tu lah 100 tahun lepas. Dan menyangka ia akan dirinya terlebih baik martabatnya. Dia rasa dia terlebih baik, terlebih warak daripada segala orang alim yang tiada bersufi. Dirinya, dia buat apa ni, apa marah sangat ni, dan iaitu batil, salah dia buat tu. Apa marah sangat ni, tiada kepujian, tak bagus pun buat gitu. Apa benda ni marah sangat ni? Pada syarak, tak bagus pun pada syarak. Dan kebanyakan manusia yang lebay-lebay, marah lebay pula. Okay. Lebay ni maksud orang yang nak pada agama, yang sebut kat mulut sikit-sikit agama. Orang yang kat tubuh badan dia nampak agama, dekat mulut dia nampak agama. Itu maksud lebay. Dulu dia sebut lebay tu lah. Dan biasanya dah pergi haji. Lebay, asal usul lebay apa? Labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi lama-lama jadi lebay. Lebay tu maksud dah pergi haji. Apa maksud dah pergi haji? Bila dah pergi haji, balik tu biasanya orang dulu tu orang baik. Orang dulu. Orang sekarang je pergi balik sama. Sebab balik lagi jahat daripada pergi. Tu sekarang. Orang dulu balik haji mesti baik. Mesti baik. Paling kurang kepiah atas kepala pergi masjid. Tak tinggal lah lepas balik haji. Orang dulu. Orang sekarang je yang lain. Tu masuk lebay. Okay. Jadi lebay ni dekat mulut dia nampak agama, dekat badan dia nampak agama. Itu masuk lebay. Dia kata kat sini pula, kebanyakan manusia yang lebay-lebay, manusia yang baik, yang nak pada agama dah. Mungkin orang sekarang panggil orang surah masjid kot. Orang zaman sekarang orang panggil orang surah masjid. Okay? Jahil murakkab. Allah, ingatkan dia nak puji. Dia bagi jahil murakkab. Jahil berlapis, 2 kali ganda jahil. Jahil yang tercela, jahil murakkab. Jahil basit, jahil yang terpuji. Ada jahil yang terpuji, jahil basit dia panggil. Dia jahil, tak tahu. Dan dia tahu, dia tak tahu. Dia tak tahu, aku ni tak tahu. Dan aku tahu yang aku ni tak tahu. Dia panggil jahil basit, jahil yang terpuji. Kalau nak jahil, jahil. Jadi jahil macam tu. Kalau nak bodoh, nak tak erti, jadi tak erti bodoh macam tu. Bagus, terpuji. Iaitu, dia tak tahu, dia bodoh, dia tahu dia bodoh. Ini dia panggil jahil yang terpuji. Ada satu lagi jahil yang tercela, terkeji. Dia panggil murakkab. Murakkab ni berlapis, macam kuih lapis. Dia bodoh, dia tak tahu yang dia tu bodoh. Dia rasa dia tu pandai. Bodoh berlapis. Dia jahil, dia tak tahu yang dia tu jahil. Dia salah, dia kata dia betul. Dia salah, dia tak tahu yang dia tu salah. Ni jahil murakkab. Apa berat sangat pengarang kita marah ni. Dia kata jahil murakkab. Dan iaitu penyakit yang amat payah ubatnya.
susah nak berubat. Seperti orang yang sudah dirasuk iblis. Allah, saya baca kitab saya tak kata orang macam orang kena rasuk iblis dan was-was, tiada hilang melainkan ubat daripada tabib yang besar. Ni kena jumpa pakar. Tabib yang besar ni pakar, ni kena jumpa spesialis ni, dan banyak ilmu hikmahnya, dan bersungguh-sungguh pada furuknya. Mudah-mudahan dihilang oleh Allah Ta'ala akan dia daripadanya. Wallahu a'lam bissawab. Dia kata, dia bagi contoh kat sini, zaman kita, dia kata zaman dia tu dah ada dah, zaman sekarang lagi teruk lah. Apa dia? Ada orang sangka dia terlebih baik. Perkara yang tak tahu lagi dia dah macam tahu kan. Oh, tak boleh pergi situ, ada najis. Tak boleh makan tu, takut-takut ada najis. Kan nampak macam baik. Nampak macam baik, sedangkan dia kata tak baik. Dan bila dia buat macam tu, dia terasa dirinya terlebih baik, martabat dia rasa diri terbaik, terlebih baik, sedangkan tak baik pun buat macam tu. Buat macam mana ni? Yang ataupun bahasa sekarang ni apa ni? Dia membina hukum. Apa saya nak tukar ayat panjang-panjang ni kepada bahasa sekarang. Dia membina hukum, dia menjatuhkan hukum berdasarkan persepsi. Gitu kot bahasa sekarang. Dan andaian, tanpa ada qarinah. Tu lah sekarang. Apa saja kita kiaskan. Panjang-panjang nak cerita pasal tu. Walaupun dia hebat macam mana, kalau dia bagi contoh orang sufi, ataupun dia bagi contoh lebay-lebay, orang baik, hebat macam mana, baik macam mana pun, jika hukum yang dia buat tu berdasarkan persepsi, andaian semata-mata, tanpa ada qarinah, tanpa ada bukti yang kukuh, maka sebenarnya dia adalah, dia bagi contoh apa? Jahil murakkab, teruk. Kenapa tak makan kedai tu? Tak tahu aku. Apa dia basuh ikan tak tahu macam mana, dia basuh ayam pun tak tahu macam mana. Nampak macam bagus tak? Tak bagus. Tak nak makan tak apa. Yang dia membina kau, aku tak nak makan kedai ni kerana tak tahu macam mana dia basuh ayam. Tu persepsi. Tu persepsi. Ada orang tak nak makan kedai mamak. Persepsi. Tak nak makan sebab kari nanti bosil banyak makan kari. Tak apa. Tak minat teh tarik dia, tak apa. Tak minat kari banyak sangat dia bubuh. Tak minat, macam-macam kita tak minat, tak apa. Tapi kenapa tak makan? Mamak ni kotor, dia kata. Persepsi. Tak nak makan tak apa, tapi dia telah meletak hukum, dia tak basuh kat belakang tu. Dia tengok ke? Memanglah masuk TV kena rush 2-3 kedai. Tu 2-3 kedai. Kenapa kita pukul rata semua? Memang tak minat makan, memang tak minat masuk. Tak apa. Memang tak nak makan kat kedai, tak apa. Memang tak boleh makan, nak makan air tangan bini dia, tak apa. Tapi jangan bina persepsi macam tu. Jadi maka dia letak hukum atas persepsi andaian yang dia letakkan tadi. Itu yang dia kata jahil murakkab, tak elok, nampak macam baik tapi tak baik. Dia sebut macam-macam ni. Dia marah-marah. Yang mana tak ada ubatnya orang macam ni, payah nak berubat, kena pergi spesialis. Sebab orang macam ni macam dah dirasuk iblis, was-was dia was-was dia tak hilang-hilang, melainkan dia kena jumpa pakar. Kena pergi bomo kena ludah 2-3 kali, tuih baru hilang dia punya tu. Macam tu dia nak bagi tahu, membina hukum berdasarkan persepsi. Habis kat situ masalah tu nanti. Dan kita boleh kias kalau yang lain-lain. Kias-kias lah zaman sekarang ni, baca-baca, tengok dekat internet, akhir sekali kita jatuhkan hukum berdasarkan ni jahat ni, ni rasuah ni, ini tipu ni. Nampak tipu? Mana bukti? Tunggulah masuk mahkamah dulu, tunggu jatuh hukum. Dah jatuh hukum, baru betul rasuah. Belum lagi, baru dituduh. Budak kita dah tu, baru dituduh. Bila dia baru dituduh, kita kiaskan. Bila dia baru dituduh, kita dah macam ya. Oh, tu ni bukan dia, dengan keluarga dia semua kaki rasuah. Tiba-tiba masuk mahkamah gini, tak bersalah. Sudah macam ni kita. Yang dah jatuh hukuman, okey. Ke tak boleh cakap juga? Dia tu rasuah, dah jatuh hukuman. Tak boleh cakap. Boleh cakap lah dia jatuh hukuman. Habis kalau yang lain-lain, kau tengok kaya tu. Kaya tu confirm rasuah. Sedap. Sedap gamuk mu. Mana boleh gitu?
Tak boleh. Kita kiaskanlah yang lain-lain. Kita kiaskan yang lain-lain. Tak boleh meletakkan satu hukum berdasarkan persepsi ataupun andaian, sama ada dari segi makanan, dari segi benda-benda lain sebagainya. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang. Sambung kat mana tadi? Dekat masalah adakah dibasuh akan najis babi itu seperti anjing atau tiada? Tu. Najis kalau kena babi kena basuh macam anjing ke 7 kali? Ataupun tak? Dia tanya. Nanti dia jawablah lepas ni akan datang. Selain tasbih kafarah dan surat al-subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.